Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin setempat, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Dapat kita solat asar berjemaah. Mudah-mudahan maghrib pun berjemaah juga. Mudah-mudahan isyak nanti berjemaah juga. Subuh besok pun berjemaah, zuhur besok pun berjemaah, sampai 5 waktu saya semalam berjemaah. Jangan miss. Siapa melazimkan sembahyang berjemaah, dengar elok tuan-tuan dan puan, siapa melazimkan sembahyang berjemaah, dia akan dapat 5 fadilat, 5 kelebihan dibanding orang yang sembahyang seorang-seorang di rumah. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Mudah aja. Dari segi kesihatan lapang, ada je masa ni. Dari segi ekonomi lapang, ada je kemampuan dia. Dari segi kesihatan pun lapang hidupnya, tak ada banyak-banyak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, dilepaskan daripada siksa kubur. Siapa lalu nak siksa kubur, angkat tangan. Siksa kubur ada 4. Tengok elok. Siksa kubur ada 4. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Kalau tak boleh jawab soalan, dentum bagi dia mungkar atau nakir, ya. 70 hasta terbenam ke bumi. Ya, soalan kau banyak, 6 soalan je. Sudah bocor pula tu. Tapi bukan boleh jawab dengan otak kita, bukan boleh jawab dengan ingatan kita, bukan boleh jawab dengan hafalan kita, dia berjawab dengan amalan kita. Jadi itu siksa kubur. Yang pertama. Kalau tak boleh jawab, itu kita siksa lah.
Seksa yang kedua dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Siapa lalu namanya? Bumi itu ngumpet dia. Kalau bumi itu keram nama dia. Kamu sombong no ya, tunggu kamu masuk ke tanah masuk siapa apa himpit kemudian sampai berselisih tulang rusuk. Yang ketiga ni, apa ni? Kamu tak kita, apa? Ular dan kala mematuk-matuk menggigit-gigit sampai kiamat. Dan yang keempat dimasukkan api neraka masuk dalam kubur. Api neraka tu masuk dalam kubur, dibalik-balik mayat tu dibakar dan bawa. Itu 4 siksa kubur. Yang mana lalu nak awak cakap apa? Yang mana tuan-tuan dan puan sanggup menahan yang ke tangan? Yang mana satu? Dia kata anda lazimkan semayang berjamaah 5 waktu sehari semalam. Jangan seorang-seorang je. Ni lelaki je, perempuan tak apa. Lelaki mesti berjamaah. Fardu kifayah bagi lelaki semayang berjamaah. Jangan seorang-seorang di rumah. 5 waktu. Sama ada di masjid atau di surau atau di rumah. Di mana-mana asalkan ada berjamaah. Jangan semayang seorang-seorang di rumah. Dikira semayang itu semayang sesat. Nabi ngapa ni? Ini menyolang hati nama saya, bukan saya ngapa kan? Nabi ngapa kan? Apa kata Nabi? Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Sahih Muslim. Ada kitab namanya Sahih Muslim. Itu ada sebahagian daripada hadis yang saya baca. Hadis penuhnya panjang no, saya pun tak hafal. Tapi hadis itu saya hafal. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu. Tak siapa datang ke masjid, tak siapa datang ke surau, tak siapa berjemaah. Di rumah pun seorang je. Kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baiti, seperti mana yang berlaku mereka-mereka tak hadir pada malam ini kerana mereka semayang di rumah mereka masing-masing juga. Pokoknya zaman Nabi itu ada juga yang semayang di rumah, tak nak masjid. La taraktum sunnata nabiyikum, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Sunnah itu tradisi Nabi. Nah, Nabi dalam hidupnya tak pernah semayang seorang rumah. Mesti berjemaah sampai nak wafat pun berjemaah lagi. Itu Nabi. Walau taraktum sunnata nabiyikum, sekiranya kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, la dhalaltum, maka sesatlah kamu, kata Allah. Kata Nabi, ya Nabi ngapa ni? Maka sesatlah kamu kalau kamu sengaja semayang seorang-seorang di rumah. Sesat? Macam mana sesat? Esok di akhirat mencari syurga tak jumpa. Cari tak jumpa, cari tak jumpa, cari tak jumpa, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh, lagi cari lagi jauh. Bila tak jumpa syurga, apa jumpa? Tuan-tuan dan puan, syurga tak jumpa apa? Neraka lah. Kerana di akhirat esok ada 2 je, sama ada syurga atau neraka. Jadi orang yang berjemaah dia akan lepas daripada siksa kubur. Yang 2, 5 semuanya ya. Yang ketiga, dia dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Malaikat bagi dia kitab keputusan amal itu dengan tangan kanan. Itu tanda orang bahagia tu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Surah Al-Insyiqaq. Barang siapa menerima kitab dia dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisabnya ringan. Dia akan kembali kepada keluarga dengan rasa gembira. Paling menggembirakan tuan-tuan dan puan-puan ialah apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita semua masuk syurga. Itu yang paling menggembirakan. Bukan semua dapat ni. Nabi banyak ada yang tak dapat, Rasul banyak yang tak dapat. Nabi Nuh tak dapat, Nabi Allah tak dapat. Kalau semua dapat, itulah yang paling menggembirakan. Itu dapat kitab amalnya dengan tangan kanannya. Itu yang ketiga, kelebihannya. Yang keempat, dia akan meniti siratal mustaqim, cepat seperti kilat menyambar. Siapa tahu nak kenal? Esok semua kita esok akan meniti siratal mustaqim.
Siratal mustaqim itu ialah jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Contoh ini padang mahsyar ni. Syurga belah sana. Ada jambatan. Nak pergi syurga, kena naik jambatan tu. Kena lepas jambatan tu. Ikut bawah boleh, siapa nak ikut bawah? Ikut bawah dari jambatan tu apa ada? Tuan-tuan dan puan-puan, di bawah jambatan tu ada apa? Ya Allah. Seorang tak jawab. Ada apa? Kalau jatuh ke mana perginya? Kalau jatuh ke bawah ke mana perginya? Neraka lah. Ya. Jadi nak lepas kena meniti tu. Besarnya lebih kecil daripada rambut. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang. Agak-agak lepas lah. Kalau nak lepas kena berjemaah. Mana tempat dia berjemaah tu akan jadi kenderaan dia meniti Siratal Mustaqim. Jadi macam sampel, macam orang menyeberangi laut ada sampan. Esok ada kenderaan dia. Kalau masjid ni jualannya, masjid lah jadi kenderaan dia. Kalau surau lah. Kalau hipoh lah, mana-mana lah. Macam tempat ya. Meniti Siratal Mustaqim cepat secekilat. Dan yang kelima, dapat masuk syurga tanpa hisab. Tak ada cek terus masuk syurga. Itu 5 fadilat. Yang mana tanda? Cakap apa kan? Semua dah ya. Baik. Itu fadilat sembahyang berjemaah. Jadi pastikan kita berjemaah. Jangan seorang-seorang di rumah. Orang lelaki dengar lalu. Perempuan tak apa. Orang lelaki dengar lalu. Mesti berjemaah. Paling komannya dengan isteri dan anak-anaknya di rumah. Berjemaah juga. Itu paling koman, paling kudi, paling koyuk. Paling tak guna. Yang eloknya di masjid lah. Atau di surau. Atau di mana-mana lah tempat yang didirikan jemaah. Alright. Untuk petang ini kita baca sambungan daripada bulan Sudah. Petang ini kita baca hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Muka surat, siapa ada kitab, buka muka surat 28. Ada? Jumpa? Perempuan jumpa? Orang lelaki jumpa semua? Muka surat 28 ya. Hadis yang ke-9. Tajuknya Islam kembali dagang. Islam kembali dagang. Apa tu dagang? Tuan-tuan ni tak kenal ke mana orang dagang? Dagang apa? Orang bukan tempatan lah. Bukan orang tempatan, itu orang dagang lah. Dia datang dari Bangladesh, dagang. Dia datang dari India, dagang. Dia datang dari China, dagang. Dia datang dari Eropah, dagang. Dagangnya bukan nasi dagang, saya dagang lain. Ni orang dagang. Cakap Melayu pun tak tahu. Pakaian pun lain, budaya pun lain, akhlak pun lain. Itu orang dagang ya. Jadi tajuknya Islam kembali dagang. Ya, hadis ini bunyi macam mana? An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Ya. Kama bada qariban fatuba lil ghuraba. Kama bada al ghariba fatuba lil ghuraba. Itu cakap Arabnya. Apa arti entah? Saya pun tak tahu. Saya pun kata cakap Arab. Cakap Melayunya apa? Bermula daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni perawi hadis. Dia menceritakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil itu Abu Hurairah. Nama dia bukan Abu Hurairah. Nama dia yang sebenarnya ialah Abdul Rahman bin Sakhr. Sakhr, sin khara, Sakhr. Abdul Rahman bin Sakhr. Tapi Nabi manggil dia Abu Hurairah. Nabi menggelarkan dia Abu Hurairah. Kenapa? Kerana dia gemar benarkan kucing. Tak boleh tengok kucing. Tengok kucing dipeluknya, ditangkapnya, diciumnya, dibawa balik, dibagi makan dan sebagainya. Sayang benarkan kucing. Nabi jangan perhatikan je. Sudahnya Nabi gelar dia. Kamu ni saya gelar dan kamu Abu Hurairah. Bapak kucing. Artinya bapak kucing. Jadi sebab itu sekarang ni kalau sebut Abu Hurairah semua orang tahu. Semua orang kenal. Dia perawi hadis yang termasyhur. Banyak benar hadisnya.
yang dihafal. Nah, kalau sebut Abdul Rahman bin Sahal, ngaku kepala dulu. Siapa orang ni? Siapa orang ni? Tak ada. Tu payah nak ingat ya. Tapi sebut Abu Hurairah semua tahu. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah ni seorang yang panggil ahli sufah, ahli masjid Madinah. Dia tak ada rumah, dia duduk di masjid, dia diam. Di masjid aja tempat ni ya. Sebab dia tak pernah lekang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh meriwayatkan hadis dari Nabi tu beratus-ratus ribu hadis. Bukan satu tau. Kita satu pun tak apa. Nah ini beratus-ratus ribu hadis dia boleh hafal. Ya, itu Abu Hurairah ya. Baik, apa kata Abu Hurairah? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, Abu Hurairah itu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu mula tersebar dalam keadaan dagang, dalam keadaan asing. Mula-mulanya Islam itu dagang, asing. Tak ada orang yang nak ikut, tak ada orang yang nak amalkan. Kalau ada pun, sana satu, sana satu, sana satu. Itu mula-mulanya. Bila mula-mula Nabi itu dapat wahyu, dia berbisik-bisik lepas seorang-seorang, jumpa seorang bisik, mari kita memeluk Islam, jangan kamu menyembah patung, jangan kamu menyembah berhala, pahala itu kan ada faedahnya. Ya, mesti kita cari Islam, menyembah Allah aja, nak menyembah Allah aja. Bisik seorang-seorang. Yang lain itu semua musyrik belaka. Tahu musyrik? Mensyirikkan Allah. Itu orang musyrik, orang kafir tu dipanggil musyrik. Mereka kerjanya mensyirikkan Allah, menyembah patung, menyembah menyembah berhala, menyembah lembu dan sebagainya, menyembah gunung, menyembah matahari dan sebagainya. Itu musyrik. Jadi dia dapat wahyu tu memerintahkan dia supaya menyembah hanya Allah Taala saja. Jadi dia bisik-bisik lah. Di antara dia bisik kepada Abu Bakar. Kemudian bisik kepada kepada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Nombor satu isterinya sendiri Khadijah. Dia bisik-bisik dulu. Asalnya tak ada ramai orang ikutnya. Malah dia seorang yang menerima wahyu, yang lain bukan menerima wahyu pun. Dia juga dapat dipanggil oleh Jibril, berjumpa dengan Jibril. Dapat wahyu. Surah yang pertama apa? Iqra. Iqra kata dia Jibril ngapa pada Nabi. Kata Nabi, la adri, aku tak tahu. Dia bukan tahu baca menulis. La adri, aku tak tahu ni. Kali sebut Iqra. Bukan Iqra. La adri, kata aku tak tahu ni. Kali ketiga apa kata Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menjadikan kamu. Ketika itu terus dipeluk di Jibril mula-mula. Begitu terus dia boleh baca. Boleh. Ya, kejap-kejap itu boleh baca. Itu di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu mukjizat? Benda yang ganjil yang berlaku pada Nabi. Nabi itu bukan pernah pergi sekolah. Adakah dia tu lulus UPSR? Perempuan? Nabi tak ada lulus UPSR kan? Ada lulus PMR kan? Ada SPM kan? Ada diploma kan? Ada degree kan? Apa yang ada? Apa tak ada? Dia tak pernah pergi sekolah. Nabi itu al-ummi. Apa arti ummi? Ya Allah. Apa arti ummi? Ummi itu cakap Arab. Cakap Melayu kan? Tak erti menulis, tak erti membaca. Itu nama ummi. Ya? Itu dia. Terus dia boleh baca, boleh menulis. Bila dia peluk di Jibril. Itu wahyu yang pertama diterimanya. Dia pun lepas terima wahyu tu, dia bisik-bisik dengan kawan-kawannya. Mari kita menyembah hanya Allah Ta'ala saja. Jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala, jangan menyembah matahari dan sebagainya. Mereka tu tak boleh memberi apa-apa manfaat. Yang memberi manfaat hanya Allah saja. Dia bisik-bisik dengan Abu Bakar. Abu Bakar kejap itu terima. Hari itu dia berbisik dengan Abu Bakar, hari itu diterima juga Abu Bakar. Sebab itu Abu Bakar itu dipanggil Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan. Memang benar saja. Betul cari semua sahabat. Yang pertama sekali isteri dia sendiri, Khadijah. Khadijah boleh sebut terus beriman kejap-kejap itu. Khadijah itu seorang wanita yang kaya di Mekah ketika itu. Itu janda kaya. Dia yang meminang Nabi.
Bukan Minang cara bersendiri, orang lain dengan abah kan. Kahwin dengan Nabi. Dia ada anak sebelum itu. Dia terus beriman. Punyalah taatnya dia tu. Sayang dia kepada Nabi. Terus kerja-kerja itu dia beriman. Sampai dia meninggal dunia, Khadijah tu asalnya kaya raya, habis harta itu dia belanja oleh Rasulullah di jalan Allah. Dibelanjakan oleh Rasulullah di jalan Allah. Tak pernah merungut, tak pernah masa-masa muka pun, senyum je. Itu Khadijah. Jadi yang menerima Islam sikit masa itu yang menerima itu dah pihak wanita atau diwakili oleh Khadijah. Pihak dewasa diwakili oleh Abu Bakar. Pihak remaja, pemuda diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Pihak belia atau budak-budak diwakili oleh Zaid bin Harithah. Anak angkat dia namanya Zaid bin Harithah. Itu 4 aja yang menerima Islam ketika itu. Yang lain itu semua kafir belaka. Belum menerima Islam. Itu asing, ghoriba itu asing. Yang menerima Islam itu sikit benar. Tadi perintah sembahyang lagi baru suruh menyembah Tuhan saja. Bertuhan kepada Allah. Bukan sembahyang, puasa, zakat, kalau itu dia ajar dulu, tak ada orang nak ikut pun. Tak ada bertugas lagi. Hanya menyembah Allah saja. Itu ghoriban. Islam mulai tersebar di Mekah dengan keadaan yang sangat asing dan dagang. Sangat sedikit penganut dan penduduknya, pendukungnya yang memegang Islam tu sikit kalau dibandingkan dengan penentangnya. Penentang ramai lah. Nombor 1 Abu Jahal, nombor 2 Abu Lahab. Itu semua menentang mereka tu. Abu Jahal dan Abu Lahab tu paksakan Nabi menentang. Nabi itu sebelum itu terkenal dengan orang yang jujur. Sebab mereka yang bagi gelaran pada Nabi tu apa gelaran Nabi? Al-Amin. Tahu Al-Amin apa artinya? Orang yang sangat jujur, tak pernah nipu-nipu. Apa saja perkataan Al-Amin itu percaya mereka. Kerana Nabi itu memang terkenal tu. Ketika itu terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan keikhlasannya. Itu Al-Amin. Sehingga dia boleh apa? Boleh menyelesaikan masalah orang-orang Quraisy ketika itu. Sampai nak berperang, datang dia diselesaikan. Ada satu ketika Kaabah tu dirosakkan oleh banjir. Habis dirosakkan oleh banjir. Lalu mereka pun buat banner Kaabah baru. Buat Kaabah baru. Sudah buat, masing-masing itu bergaduh. Siapa nak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya? Tahu apa Hajar Aswad? Siapa tak pernah pergi Mekah kan benda ni? Apa Hajar Aswad? Batu hitam tu kan? Dipanggil Hajar Aswad. Jadi bergaduh antara puak-puak di Mekah tu. Tak macam di Malaysia ni, ada tak puak-puak? Orang Melayu Malaysia ni ada tak puak-puak? Ada Jawa, ada tak? Ada Banjar lagi, ada Rawa, ada orang Perak, ada Nata dan sebagainya. Orang Melayu banyak macam puak. Di Mekah pun macam tu juga, banyak puaknya. Jadi puak kata, aku lah, kami lah kena. Kami orang ketua sini, Quraisy tu. Antara puak yang paling yang paling masyhur di Mekah. Begitu yang lain tu, Bani ni, macam tu. Mereka yang mendakwa mereka yang patut meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Bergaduh tu. Sampai ngeluarkan pedang, nak berperang. Nak bertikam-tikam. Masing-masing hendakkan puak dia yang meletakkan Hajar Aswad tu. Tiba-tiba lalu Nabi Muhammad yang Al-Amin. Masa itu digelar Al-Amin. Yang gelar itu orang musyrik ya. Bukan orang beriman lagi. Yang mengeluar di Al-Amin itu orang musyrik. Lalu dia maka pun mereka kata, ini Al-Amin datang, mari dah. Mari sini. Selesaikan masalah kami ni. Dia menjadi penyelesai, mediator cakap orang putih ya. Penyelesai konflik yang berlaku terhadap kaum-kaum puak-puak musyrik di Mekah tu. Apa masalahnya, tanya Nabi kepada mereka. Hanya masing-masing nak wakil dia yang nak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Patutnya
Kami lah apa ni kata dia orang Quraisy. Kami yang terkuat di sini. Kata dia Bani Tamim tak boleh. Kami dia. Kata Bani yang kami ni. Semua nak kuat dia juga. Ya. Sampai bergaduh. Udah mula pedang. Nak takut-takut. Kata Nabi senang je. Datang Nabi, dia ambilnya sorbannya. Tahu sorban? Dibentangnya sorbannya, diletaknya aja suat di tengah-tengah. Kemudian disuruhnya puak-puak yang bergaduh tu, apa? Pegang keliling sorban tu, tepi sorban tu, pegang Muhammad. Bilang 1, 2, 3, angkat. Sampai sekali tau. Datang Nabi dari bawah tu, ambilnya apa? Hajar Aswad dari bawah ni. Nabi pegang Hajar Aswad. Nabi letak tu. Yang lain sangkutkan sorban tu ya. Masing-masing puas hati, masing-masing seronok kerana dapat diselesaikan konflik yang berlaku pada mereka itu ya. Dia faham cerita ni. Masa itu belum jadi Rasul lagi. Masa itu baru jadi orang biasa aja. Cukup percaya mereka dengan Nabi. Tapi bila Nabi sudah menerima wahyu, ngabur pada kaum Quraisy, bahawa kamu jangan menyembah lain daripada Allah Taala, nak menyembah hanya Allah saja, jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala, jangan menyembah matahari dan sebagainya. Marah orang Quraisy. Nombor satu marah Abu Jahal dengan Abu Lahab lah. Abu Lahab marah. Celaka kamu Muhammad. Celaka kamu Muhammad kata. Sebelum itu mereka manggil tak ada panggil Muhammad, dia panggil Al-Amin. Celaka kamu Muhammad kata. Lalu Allah balas balik Abu Lahab yang mencelaka ke Muhammad. Apa Allah balas? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ada kurang dengar ayat ni. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah Abu Lahab dan celakalah Abu Lahab. Itu dia mulia. Sebab itu tak ramai orang mengikut Islam. Abu Lahab tak nak ikut, Abu Jahal tak nak ikut. Dan sebagainya. Umar pun tak nak ikut mula-mula. Mula-mula tak nak Umar ikut ya. Begitulah. Itu katakan apa? Ba'da al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Maknanya berkata Islam itu tersebar dalam keadaan dagang dan ia akan kembali berjaga dagang. Wa sayaudu ghariba, dia akan menjadi dagang. Sekarang ni tengok sekarang ni. Sekarang ini dah wajib dah dagang balik, ya ke tak? Tengok yang mengaji je berapa orang? Berapa orang bidang ni? Ini ada 6, ini ada 5, 11 orang. Padahal penduduk Kota Baru ni 11 kan? Ada 11 orang ke Kota Baru ni? Rumah pun lebih daripada 11. Saya bilang rumah tu banyak, berpuluh-puluh ada. Jadi dagang, sikit orang yang nak mengamalkan Islam. Itu di Kota Baru ni, tempat lain orang itu juga. Dia akan kembali dagang. Makin lama makin sikit, makin lama makin sikit, makin lama makin sikit orang yang hendakkan Islam. Orang nak amalkan Islam. Semayang je berapa orang? Tadi berapa orang? Yang semayang berjemaah tadi berapa orang? Ada sebaring ni, sebaring ni. Tak berapa orang tu saya tak bilang. Dia akan kembali dagang. Begitulah keadaannya. Akhirnya nanti tuan-tuan dan perempuan, dekat hari kiamat besok, tak ada siapa pun menyebut nama Allah. Seorang tak nak sebut nama Allah. Kan dia dah jadi macam ganjil. Zaman sahabat banyak. Dia seorang menerima Islam, itu dapat menakluki Mekah ketika itu. Nabi dapat menakluki Mekah, mengalahkan kafir-kafir musyrik tu. Maka ramallah. Sehingga Allah puji, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan negeri Mekah, kamu akan lihat manusia-manusia berbondong-bondong datang untuk menerima agama Allah. Berbondong-bondong, ramai. Itu dah. Tak ada dagang lagi masa tu, dah ramai lah. Sebelum itu dagangnya. Kemudian makin lama makin kurang, makin lama sama sekarang ni. Ramai ke sikit orang yang menerima Islam sekarang ni? Tuan-tuan dan perempuan, hari ini ramai ke sikit orang yang menerima Islam? Sikit.
Jangan tengok Kota Baru ni je, tengok satu dunia. Yang menerima Islam berapa? Hanya 1/5% saja. Hanya 1/5 saja yang menerima Islam. 1/5 penduduk yang menerima Islam. 4/5 kafir belaka. Tengok di Amerika Selatan. Bukan USA tu, Amerika tu utara selatan dah. Tengok di Amerika Selatan, Argentina, Brazil, Peru, Bolivia, Colombia, yang Amerika belah-belah selatan. Tak ada langsung orang Islam. Tak ada langsung orang Islam. Amerika Utara banyak Islam. Amerika Selatan tak ada. Afrika banyak tempat yang tak ada Islam. Eropah belah barat tak ada Islam. Finland mana jarang mana jumpa orang. Ada tu ada tapi tak ramai. Finland, Hungary, Poland, Yugoslavia. Ya. Mana orang menerima Islam? Yang menerima Islam hanya 1/5 je. Di antara 1/5 tu yang semayang, berapa peratus yang semayang? Ya, berapa peratus yang semayang? Habis 15% je. Katanya 85% tak semayang. 15% saja semayang. Tengoklah yang semayang tadi berapa orang? Berapa peratus? Saya ingat yang semayang tadi bukan 10 orang. Itulah agaknya. Itu pun lepas semayang balik. Tak nak ngaji. Getik tak nak ngaji. Jadi sikit yang nak menerima Islam tu. Yang tanda ramai. Itu sebab Allah sebut Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali daripada hamba-hamba aku yang bersyukur. Yang syukur tu sikit, yang banyaknya kufur. Ini yang berlaku ya. Berlaku dalam dunia ni. Jadi makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh manusia daripada agama. Pasal Islam, semua agama mengalami yang begitu, kemerosotan. Tak ada orang yang nak beragama. Makin lama makin jauh. Sudahnya dekat nak kiamat tu. Bila berlaku hari nak kiamat tu, tak ada seorang pun yang boleh baca Quran. Tak ada seorang pun yang boleh jadi imam. Tak ada seorang pun yang boleh sebut nama Allah. Masa itu ekonomi melonjak-lonjak, kaya-kaya. Tapi masing-masing kebut dunia je. Mudah-mudahan kita tak ada di ketika hari nak betul-betul nak kiamat ya. Habis sebut nama Allah tak ada. Itu kata Nabi tadi kan. Ini Nabi ni dah ngabur 1500 tahun sudah. Sekarang dah berlaku ke belum? Tuan-tuan dan puan sudah berlaku ke belum sekarang ni? Mana tahunya? Mana Nabi tahu tu? Benda yang akan berlaku pada dia masa itu baru 1500 tahun sudah dicerita tu. Sekarang ni dah 1500 tahun sebab Nabi sudah berlaku benda-benda begitu. Mana tahunya? Mana dia tahu? Nabi itu bercakap bukan ikut otak dia, bukan ikut hawa nafsu dia, bukan ikut emosi dia. Dia bercakap melalui wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mana tahu? Allah khabar. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak bercakap mengikut hawa nafsunya, tapi apa yang diperkatakannya ialah dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril ya. Sebab dia tahu. Dan apa yang berlaku itu semua betul. Tak ada pernah sekali pun meleset. Orang-orang barat sentiasa mencari jalan untuk menyalahkan Nabi. Mencari mana hadis Nabi yang tak berlaku, mana yang tak betul. Cari jalan. Cari, lagi kagum, lagi cari dari heran, lagi cari lagi tersentak mereka. Kenapa? Lagi cari lagi dapat kebenaran. Cari lagi nampak betul-betul ye weh tak ada yang salah ya. Itu Nabi. Itu yang berlaku akhir zaman ya. Jadi makin lama makin jauh daripada kebenaran. Maknanya asing lah tu. Dalam keadaan dagang asing. Islam mula tersebar dalam keadaan dagang dan ia akan kembali asing. Wa sayaudu ghariba. Kama bada ghariba. Akan berlaku beruntunglah. Kama bada ghariban fatuba 'alal ghuraba.
Fatuba lil ghuraba, bukan halal. Fatuba lil ghuraba. Ya, untunglah orang yang dagang tu. Yang sikit tu. Kejap ni. Yang untuk aurat ramai ke sikit? Sikit. Yang tak untuk aurat? Ramai. Mana ramai dalam hari ni orang semayang ke yang nengok wayang, tuan-tuan? Hari ni yang nengok wayang ke yang semayang, mana lebih ramai? Mana lebih ramai? Nengok wayang lagi ramai. Tak saya tengok malam. Nengok wayang jangan ramai. Kalau mengaji belah malam, saya pun ada ngajar malam sini tau. Adalah macam ni juga orang ramai. Padahal penduduk ni bukan ramai ni. Sekarang-sekarang dia 3 kali ganda daripada ramai ni datang. Tapi yang ramai tak datang. Nengok wayang je. Mana ramai? Yang berjihad ke yang jahat? Yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Tuan-tuan dan puan? Yang jahat yang ramai. Tak percaya mau pergi penjara. Ya? Ramai. Saya ada pernah masuk penjara tau. Udah dah menengok saya. Apa salah ustaz masuk penjara? Saya masuk penjara bukan sebagai banduan. Saya masuk penjara sebagai penceramah. Bila masuk aja, ya Allah, meronyot dalam tu. Tahu apa meronyot? Dia minta aku cakap perak kan? Apa tu meronyot? Ramai ke sikit? Punyalah ramai. Berkata-kata. Itu dalam penjara tu. Muda ada, tua ada, lelaki ada, perempuan ada. Cukup banyak. Maknanya ramai orang jahat ke ramai orang yang berjihad? Dalam penjara tu ramai orang jahat ke ramai orang berjihad? Ramai orang jahat lah. Lagi? Mana lebih ramai? Mana orang yang ramai orang warak ke ramai orang yang wakrak? Tahu wakrak? Wakrak tak kira apa? Bantai aja. Haram bantai. Atau curi bantai, rasuah bantai. Anda janji dapat je. Atau curi dapat, ambil aja. Atau rompak ambil aja. Ya, nipu pun ambil aja. Itu yang lebih ramai ya. Itu wakrak ya. Tak ada kira langsung hukum. Sedangkan Allah dah datangkan hukum 5 hukum. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Tapi dia tak kira itu. Yang wajib tak nak buat. Yang haram buat juga. Yang sunat jual pipi alah sunat tak nak buat ya. Yang sunat. Makruh pun juga buat alah makruh je. Bukan haram, makruh je. Yang harus tidak dijadikan ibadah. Itu manusia hari ini ya. Itu makin lama sudahnya makin jauh dengan Islam. Sampai semayang pun tak ada orang dah. Nak mencari tu imam payah. Sini saya tak tahu dah. Senang mencari tu imam sini. Tuan-tuan, senang ke susah nak mencari tu imam sekarang ni di sini? Senang? Susah ya. Kena panggil pula dari pejabat agama datang. Tapi bukan setiap waktu dia datang, pejabat tak ada, asal dia tak datang. Dari tempat lain saya ngajar kopi itu juga, tak ada datang. Pada pejabat agama ada hantar tu, tapi tak datang. Dan nak mencari imam, payah. Nak baca Quran, payah. Banyak orang tak kerti baca Quran sekarang ni. Umur dah 70 tahun tak kerti lagi baca Quran. Tak tahu apa dia, irqam, apa dia ikhfa, apa dia izhar, tak tahu ya. Mad wajib tak tahu, mad jaiz tak tahu dan sebagainya. Jadi tak kerti, tak ada yang pandai baca Quran. Tak ada yang betul baca Quran pun. Baca tak betul, baca tak betul. Kadang-kadang makhraj huruf pun tak betul ya. Itu akhirnya kesudahannya dekat nak kiamat esok, tak ada seorang pun menyebut nama Allah. Allah ni tak tahu dia mana. Siapa Allah tak tahu dia. Sekarang ni ada lagi. Ada sekolah tahfiz lagi ya. Ada sekolah-sekolah yang melatih anak-anak tu supaya hafal Quran. Banyak lagi. Tapi sampai satu masa tu tak ada siapa yang baca Quran ya. Maka beruntunglah orang yang dagang tu. Orang yang boleh boleh mengamalkan Islam tu. Untung dia tu. Dia untung kerana dia masih mengamalkan Islam. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi ya. Maka beruntunglah orang-orang yang boleh mengamalkan Islam tu. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tu, yang ghuraba tu asing ya. Orang yang mengamalkan Islam tu. Orang yang buat Islam yang sikit tu, yang ramai tak ada buat. Yang ramai melupakan Islam. Menentang Islam ramai. Tapi orang yang mengamalkan Islam tu sikit. Sikit. Untunglah orang yang sikit tu.
Mudah-mudahan kita menjadi orang yang untung, ya. Itu maknanya baru. Keterangannya. Tengok bawah keterangannya. Umat Islam, Islam mulai tersebar di Mekah. Islam itu di Mekah. Disebarnya. Karena Nabi kita lahir di Mekah. Dah umur 40 tahun baru menerima wahyu tentang Islam. Di Mekah. Dengan keadaan yang sangat asing. Masa itu orang memang heboh semua. Menyembah berhala je katanya. Berhala je semua. Uzza lah, Lata lah nama berhala. Tuhan-Tuhan mereka tu dibagi nama. Ada patung namanya Uzza, ada patung namanya Lata, ada patung namanya Banjinnah dan sebagainya. Menyembah itu yang pertama dia sembahnya. Ingatnya patung tu boleh memberi manfaat bagi dia. Sembahlah, padahal apa tak tahunya. Patung dapat tahunya. Boleh ke dia berjalan? Puan-puan, tuan-tuan, patung tu boleh ke berjalan? Boleh ke bercakap? Nampak ke dia? Tengah bersembah, dah apa tak lalu? Dah apa tak boleh? Tapi mereka nyembah juga patung. Tuhan mereka tu macam-macam. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Ada Tuhan jantan, ada Tuhan betina. Itu okey. Padahal Tuhan tu tidak serupa dengan mana-mana sesuatu yang lain. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia tidak menyerupai yang lain, dan yang lain-lain pun tidak menyerupai dia. Itu Tuhan. Tapi dah mula-mula menerima wahyu, orang Quraisy tu sibuk menyembah patung, sibuk menyembah berhala, sibuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Patung-patung dah jadi Tuhan dia. Sedangkan Tuhan tu tidak memberi apa-apa manfaat bagi mereka. Tapi sembah juga. Abu Jahal tu tokeh patung tau, tukang buat patung. Dia banyak buat patung-patung tu yang berbentuk Tuhan mereka lah, mereka mengatakan itu Tuhan. Jadi beri berapa jahat tu yang Abu Jahal marah menang dengan Nabi Muhammad tu. Kalau semua orang menerima Islam, tak laku lah patungnya. Itu dia. Jadi Islam mulai tersebar di Mekah dengan keadaan yang sangat asing, jauh, atau tak sopan. Macam asing lah, bahasa asing dan sebagainya. Dan dagang. Orang dagang, orang jauh, tak tahu bahasanya. Contohnya kalau datang orang Bangladesh bercakap bahasa Bangladesh, faham tak kita ni? Orang Melayu faham kan? Kau dah biasa lama tu faham lah, tapi kalau baru jumpa faham. Saya tak faham. Bahasa Bangladesh asing lah tu. Sangat sedikit penganut dan penduduknya, kalau dibandingkan dengan penentangnya. Yang menentang ramai, yang ikut sikit, yang menerima sikit, yang menolak ramai. Kumpulan-kumpulan Abu Lahab ramai, kumpulan-kumpulan Nabi Muhammad sikit. Itu tadi 4 orang je yang kuatnya. Itu adalah Bilal pun diseksa oleh orang Quraisy, diseksa. Dipukulnya, dijemur dengan di tengah panas, dihentak dengan batu. Tapi Bilal tu tahan imannya. Apa jawabnya? Dia suruh Bilal tu kembali menyembah berhala. Apa jawabnya? Ahadun. Artinya apa? Asa. Dia mempertahankan imannya. Itu Bilal ya. Itu juga yang lain. Tak ada ramai. Dah lama lepas tu baru ramai ya. Dah lama tu dah tersebar luas, baru ramai. Keledai dia asing, dagang. Sangat sedikit penganut dan penduduknya kalau dibandingkan dengan penentangnya. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Bila dah seorang menerima Islam, berbondong-bondonglah mereka masuk Islam ya. Setelah Nabi Muhammad memenangi Mekah, boleh mengalahkan musuh-musuh di Mekah. Setelah berhijrah ke Madinah, bila hijrah ke Madinah baru berlaku peperangan. Perang Uhud lah, Perang Badar lah, Perang Tabuk lah. Dan kemenangan itu
semua menang pada orang Islam mereka. Akhirnya dapat menakluki Mekah. Yang orang Islam dapat menakluki Mekah. Semua orang menerima. Dulu-dulu yang menentang pun menerima Islam balik. Di antaranya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu menentang Islam tu. Akhirnya dia juga masuk Islam. Ya, itu yang kata Allah tadi. Apa nak? Iza jaa nasrullahi wal fath. Lagi? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan lihat manusia-manusia berbondong-bondong menerima Islam. Semua manusia itu yang menerima Islam berbondong-bondong. Ramai-ramai. Seorang menerima Islam ya. Apa Allah SWT? Fasabbih bismi rabbikal ladzi khalaq. Fasabbih bismi rabbikal Fasabbih bismi apa aja ujungnya? Saya dah lupa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bismi rabbikal ladzi Fasabbih tak dengar. Wasabbih bismi rabbikal taghfir ya. Minta ampun dengan Allah. Fasabbih bismi rabbikal wastaghfir ya. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Bikal ya. Fasabbih bismi rabbikal wastaghfir. Mana ada kal wastaghfir? Ya, Iza jaa dah lupa tu yang guru orang tu ya. Dah lupa apa lagi? Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bismi rabbikal ladzi khalaq. Udah khalaq dah. Bi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Betul ya? Innahu kana tawwaba. Itu ujungnya. Fasabbih bismi rabbika alladzi tak ada lagi ya. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir dan beristighfar, kamu minta ampun dengan Tuhan. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia Allah itu sangat menerima taubat hamba-hambanya. Ya. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Ya. Betul? Bihamdi rabbika wastaghfir. Itu baru betul. Ya. Innahu kana tawwaba. Cuma mana nak jadi guru Quran apa tu? Ya. Idza jaa apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bismi rabbikal fasabbih bihamdi rabbikal bika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Mantaplah penemuannya. Dah lupa ya? Kemudian Islam tersebar di seluruh pelosok dunia. Semua ada menerima Islam. Afrika banyak menerima Islam. Asia banyak menerima Islam. Timur Tengah semua Islam mereka. Arab Saudi Islam, Jordan Islam, Mesir Islam, Tunisia Islam. Afrika banyak yang menerima Islam. Seluruh dunia ya. China menerima Islam. Walaupun dia yang lebih ramai orang Buddha, tapi dia menerima Islam. Eropah pun menerima Islam. Turki Islam dan sebagainya ya. Seluruh dunia. Ya, sampai 1/3 dunia. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia sehingga dianuti oleh 2/3 penduduk dunia. Kemudian Islam kembali asing. Lepas itu orang dah makin lama makin jauh dari Islam. Tak nak menerima Islam. Ya. Dah tak erti baca Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath dah tak erti. Makin jauh. Tutup guru tak erti tu. Murid lagi banyak tak erti ya. Mereka ini pandai belaka, alhamdulillah. Jadi itulah makin lama makin jauh dengan Islam ya. Kemudian Islam kembali asing dan dirasa ganjil. Siapa nak amal Islam kira ganjil tu? Sedangkan sahabat-sahabat dulu, tuan-tuan dan puan-puan,
yang paling malas, yang paling kudi, yang paling tak guna, yang paling curut, mereka semayang sehari semalam, yang sunatnya 100 rakaat sehari semalam. Tu sahabat dulu. Ya. Kumpulan Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Umar bin Al-Khattab. Itu kumpulan-kumpulan itulah. Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Lagi apa lagi? Abu Huzaifah, Abu Ubaidah. Mereka tu paling common, paling kudi. Sehari semalam mereka semayang berapa rakaat? 100 rakaat. Cuma sunat tu tuan-tuan, bukan yang wajib. 100 rakaat. Kita hari ni kalau ada orang semayang satu rakaat, macam mana kang? Anan, macam mana kalau 100 rakaat? Gila kata dia orang, gila dia tak ada kerja lain, mayang aja. Ya tak? Dulu kalau 100 rakaat kira koman tu. Kira pemalas tu. Itu zaman itu ya. Kemudian Islam kembali asing dan dirasa ganjil dari pandangan dunia, bahkan dari pandangan orang lain, orang Islam sendiri. Orang Islam mengatakan ganjil. Ya. Mengatakan ganjil Islam tu. Melampau dia ni. Dia kata yang orang tu pelampau. Ekstremis dan sebagainya. Sebahagian daripada orang Islam merasa ganjil dan pelik bila melihat orang Islam yang iltizam. Apa tu iltizam? Komited cakap betulnya. Yang betul-betul sungguh-sungguh mengamalkan Islam tu. Itu betulnya iltizam. Komitmen. Komitmen, committed yang sudah cakap betulnya. Betul-betul dia komited lah, betul-betul dia bersungguh-sungguh menjalankan Islam. Komited dengan Islam dan cuba mengamalkan tuntutan Islam itu yang sebenarnya. Time semayang dia tak tinggal, time puasa Ramadan tak tinggal, mesti buat ya. Pergi ke Mekah setiap hari, setiap bulan sebagainya. Setiap tahun. Tak ada match ya. Tu dia mengawal. Kalau orang buat begitu, kita kasih ganjil dengannya. Seorang yang iltizam dengan Islam dipandang sepi. Siapa yang betul-betul komited dengan Islam dipandang sepi. Orang ni pelampau, orang ni ekstrim, orang ni ortodok dan sebagainya. Dipandang sepi oleh masyarakat dan selalu susah untuk diterima sebagai individu yang sihat. Orang kata dia tu gila. Kerana ada penyakit, nama penyakitnya apa? Islamofobia. Itu penyakit orang lain, orang bukan Islam tu. Tak boleh tengok Islam. Bila tengok Islam, dia kata apa? Teroris. Ya ke tak? Dia katakan Islam tu pengganas. Dia katakan Islam tu tak ada lain kerja nak bunuh orang je. Nak buat kacauan je, nak perang je. Padahal Israel tu dia dah berapa tahun memerangi orang Islam? 75 tahun. Menekan orang Islam, menindas orang Islam, membunuh orang Islam, menghalau orang Islam. Tak ada kata teroris pula. Tiba-tiba Hamas pula kata teroris. Sedangkan Hamas itu dia mempertahankan Palestin. Dia nak kata teroris. Mereka mempertahankan negara mereka. Yang menjajah negara mereka siapa? Israel. Tapi tak ada orang katakan dia teroris. Hari barulah orang sedar. Berapa ganas hanya Israel ya. Sebelum itu orang Islam tu kata Hamas teroris. Lagi apa? Hizbullah teroris. Jamaah Islam semua teroris lagi katanya. Contohnya kalau ada satu program sesuatu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu semayang, tiba-tiba ada seorang yang meminta diri untuk menunaikan semayang, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang wajar. Dalam majlis umpamanya, ada majlis tari menari umpamanya, joget, tiba-tiba masuk waktu asar. Tiba-tiba orang tu, kita berhenti sedap ya, kita semayang asar dulu. Macam mana kata orang? Macam mana kata orang dia tu? Ini tak lain dia. Tak lain apa? Pelampau. Lagi apa? Ekstrim. Lagi apa?
Di pandang serong, orang tak suka dia jenis apa tu. Kacau daun dah ni. Kalau ada. Padahal itulah yang sebenarnya patutnya apa saja program yang kita buat bila sampai waktu sembahyang berhenti dan terus tunaikan sembahyang tu. Bila cukup waktu tu dia azan, ambil mikrofon tu azan. Kalau dia tengah tari menari, tengah menyanyi ke apa, ya, tengah menyanyi tu, dalam hatiku hanya ada kamu. Cukup waktu dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa boleh buat angkat tangan? Patutnya itu yang kita buat, tapi tak boleh lah. Ya. Contohnya kalau ada suatu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu sembahyang, tiba-tiba ada seorang yang minta diri untuk menunaikan sembahyang ataupun diazan umpamanya, ya. Kata orang dia kata daun ni, ya. Menunaikan sembahyang, maka tindakan itu dianggap tidak sopan. Ini orang apa ni, tak beradab orang ni katanya. Padahal itu yang betul yang baik lah. Dan kurang wajar, bukan kurang wajar sebenarnya, kurang ajar. Orang anggap dia tu kurang ajar. Sedangkan orang yang tidak bersemayang sambil bersenda-senda ketika orang lain bersemayang tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan terkutuk. Orang yang tak semayang tak ada terkutuk. Nongin dia orang, ya. Terima baik aja terima dia. Salam je orang tu dengan dia. Walaupun dia tak semayang. Ya. Walaupun dia tidak menutup aurat. Ya. Ada tak isteri-isteri pemimpin yang tidak menutup aurat? Ada ke tak? Ada? Tak ada siapa yang menyuruh ni? Tak ada siapa yang mengatakan kamu patut untuk aurat? Tak ada? Biarnya je, ya? Itu yang berlaku hari ni. Ya, sedangkan orang yang tidak bersemayang itu sambil bersenda-senda ketika orang lain bersemayang, yang tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah dan terkutuk. Beginilah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Sudahnya seorang tak ada nyebut nama Allah, ya. Ia akan terasing dan tersisih dari masyarakat, bahkan tersisih dari pandangan orang Islam sendiri, yang mengaku sebagai umat Islam, dan marah apabila dikatakan yang dia bukan orang Islam. Kalau kata dia bukan Islam, marah dia. Ya. Jadi sebab itu orang yang mengamalkan Islam itu ganjil. Nampak macam ganjil dari segi makanan ganjil. Ya. Orang bukan Islam makan je apa enggak makan. Tikus makan, bangkai makan, ular makan, katak makan. Orang Islam tak boleh makan. Ya. Itu sebab dunia ini penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Faham ke ni? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Ya, itu dunia ni. Orang dalam penjara ada makan ke tak, tuan-tuan dan puan? Orang dalam penjara ada makan tak? Ada. Tapi boleh minta ke? Boleh. Khabar hari ni aku nak makan tom yam boleh? Aku nak masuk penjara ni. Boleh aku nak makan tom yam boleh? Boleh. Boleh pilih menu ni ke? Apa makannya? Apa yang dihidangkan itulah dia makan. Bukan boleh pilih. Bukan boleh maksa. Hari ni aku nak makan bistik. Boleh? Apa yang dibagi orang makanlah. Saya pernah jual ikan tu. Ada jual ikan tu. Mana ikan busuk-busuk tu ada seorang seorang belinya. Rupanya dia tukang bagi makan orang penjara, orang lokal. Dia bagi makan orang lokal. Dari mana yang busuk-busuk itu dia belinya. Itu untuk orang lokal ni kata dia. Buat. Jadi apa yang dia bagi dia makan namanya. Bukan boleh pilih. Bukan boleh demand ada orang betul. Demand tu mendesak aku nak makan ini tak ada. Dalam penjara. Tapi orang kafir apa nak makan ya. Nak makan bahan-bahan yang apa? Yang tak pernah dimakan orang pun makan nama. Tak ada siapa melarang ya. Orang yang kafir tu dia suka makan exotic food. Tahu apa exotic? Ya Allah, dia tak erti akan putih mana buatnya. Apa exotic food? Makanan yang bukan purba. Makanan yang ganjil-ganjil. Eksotik. Daging rimau dia nak makannya. Ya. Orang kafir tu tahu apa kegemaran dia. Dululah saya tahu macam mana. Dia pergi satu tempat tu.
restorannya. Diletaknya dalam apa tu? Pada restoran tu ditangkapnya 3-4 ekor kera atau buruk tau. Kera tu dia letak bawah meja tu. Diikatlah, dan diikat letak bawah meja tu. Lepas tu dia ambil yang gaji yang mesin tu. Dia gaji kepala tu. Sampai bulat tu di kepala kera tu. Cari pekik yang banyak lah, yang kira lah ya. Borok tu. Udah gaji tu. Lepas tu ambil, angkat kepala tu dengan rambut borok tu. Ya, faham ke sana? Dia angkat kepala tu. Letak sempat. Lepas tu dituang arak dalam kepala borok tu. Arak tu, whisky ke, brandy ke, champagne ke borok. Borok tu cakap lah, kalau kena arak di otak tu, lagilah menjerit-jerit. Itulah tadi heruk. Ambil sudu. Makan sendiri tau. Ada restoran yang itu. Belum tapping tu ada. Bukan tapping tu, nak pergi tapping tu ada. Dululah. Saya tahu tu tempat tu. Itu namanya exotic food. Tempat makan binatang-binatang yang liar. Binatang-binatang yang buat-buat tu. Borok lah. Ular lah. Macam-macam makan. Itu namanya exotic food. Corong kapio. Orang Islam boleh makan kan? Orang Islam boleh kan makan jenis apa tu? Itu orang Islam tu sebagai penjara. Penjara dunia ni penjara bagi orang beriman. Tapi surga bagi orang kapio. Orang kapio makan apa makanlah. Pakaian betul, apa nak pakai tak kira. Dan sebagainya. Itu keadaan yang berlakunya. Itu ganjilnya. Banyak ganjilnya kalau kita nak amalkan Islam. Hari ini banyak ganjil dia dari segi makanan, dari segi pakaian, dari segi akhlak dan sebagainya. Begitu juga yang lain-lain. Kalau kita buat, kita akan diseksa. Di antara yang kena seksa apa? Bilal bin Rabah. Yang kena bunuh pada Yasir dibunuh. Isterinya Sumayyah dibunuh. Rasulullah nak cuba bunuh, tapi tak berjaya mereka membunuhnya. Yang begitu juga yang lain-lain. Abu Bakar ganjil Abu Bakar ganjil, Umar ganjil, Ali pun ganjil dan sebagainya. Alright. Itu dia hadis yang ke-9. Akan datang kita akan kaji hadis yang ke-10. Iaitu bahaya kemewahan. Mewah je, nak mewah. Nak apa? Apa semua nak mewah saja, nak bersedap-sedap. Itu akan datang kita baca insyaAllah ya. Untuk petang ni cukuplah sekadar itu. Dah pukul 6 dah. Saya pukul 7 nak sampai ke Tandan Desa. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ustaz katanya tentang impian tu panjang mana Ustaz? Ya? Panjang mana impian Siratal Mustaqim? Titian Siratal Mustaqim. Panjang mana? Bagus soalan tu ya. Panjangnya dari tepi ke tepi 15,000 tahun perjalanan. Tak tahu lah berapa panjangnya. 15,000 tahun perjalanan. Ya. 5,000 tahun mendaki. 5,000 tahun ini apa keluar? Aku ini apa keluar? Mendatar. 5,000 tahun apa ini apa? Menurun. Mendaki, mendatar, menurun. Itu dia panjangnya. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Itu 15,000 tahun panjang dari tepi ke tepi. Ya? Di atas je. Naik ke bawah boleh, naik ke bawah. Ke bawah apa? Neraka lah. Naik ke atas. Kalau tergelincir? Kalau tergelincir jatuh ke bawah macam? Jatuhnya je puan-puan dia dengar lah tu. Jatuhnya je dari atas titi sirat tu, jatuh sampai ke bawah, sampai ke dasar neraka, jatuhnya je 70 tahun. Dengar lah tu. 70 tahun jatuh aja. Ini ada Nabi tengah berkuliah, tiba-tiba dengar satu bunyi. Dia tanya sahabat, kau tahu ke bunyi apa tu? Kata sahabat, hanya Rasul Allah dan Rasul saja yang tahu, yang lain tak tahu. Kata Nabi, itulah dia. Bunyi orang jatuh dari neraka sampai ke dasarnya 70 tahun sudah. 70 tahun sudah jatuhnya baru sampai.
Kalau budak kecil jatuh lah, baru lahir. Kalau budak kecil baru lahir jatuh macam. Udah beruban baru sampai ke bawah. 70 tahun. Dan sembang tak? 70 tahun jatuh. Dan ke sembang. Dan kita. Sempat kita sempat sembang. 70 tahun tak sempat ke? Mikir masuk neraka je. Ngapa teman suka ngambil nombor ekor? Itu masuk neraka tu. Asal hujung minggu ambil nombor ekor. 5944, 5944, 5944. Tahu mana 5944? Ada luar. Mikir masuk neraka. Kita ngapa? Ayah tu ni mau kain ketang dada ni. Itu masuk neraka tu. Kata mikir ngapa pula? Kata saya dulu lain pakai t-shirt depan tulis kiss me, belakang tulis no problem. Pandai punya. Depan tulis kiss me, belakang tulis no problem. Itu dia, itu neraka. Ya. Itu titi siratal mustaqim. Nak ke lepas? Kena sembahyang berjemaah tadi ya. Tempat yang didirikan jemaah itu lah jadi kenderaan dia menuju siratal mustaqim. Bagus soalan tu ya. Lagi? Habis. Dah 5 kali habis. Dia seorang yang besar pahala. Kerana dalam majlis ilmu ni yang paling besar pahalanya orang yang bertanya. Nombor 2 siapa? Orang yang menjawab. Tapi kalau dia tanya, dia jawab. 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 Siapa besar pahalanya? Orang jawab lah. Dia nombor 2 aja. Dia nombor 2. Tapi kalau banyak kali, banyak tak jadinya? Sebab itu saya suka kalau ada orang tanya. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf ya. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran yang boleh kita jadikan panduan untuk kehidupan kita. Supaya kita tidak tersasar daripada kehendak Allah dan Rasul. Salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.